Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada pun makna pada luar situ. Atas. Di mukaddimah fil mabadil asyarah begini. Semua ilmu dia ada panggil apa? Mukaddimah. Menyatakan 10 bagai. Iaitulah menyatakan setengah daripada barang yang bergantung dengan dia. Ya, had dia, tarif dia apa? Tempat hantaran di mana? Faedah ilmu dia apa? Kelebihan dia apa? Nisbah di mana? Awal yang watak menghantar siapa? Dan nama ilmu itu apa? Ya, tempat keluar daripada mana? Quran, hadis dan hukum syarak pada dia apa? Dan segala masail dia, masalah dia, semua tu dipanggil mabadi asyarah. Ya, 10 permukaddimah dalam setiap ilmu. Kemudian di sini dimasuk pada apa makna. Sekarang makna pada lurah pada bahasa Arab, makna tasawuf itu ialah as-safa, artinya bersih. Ilmu tasawuf pada makna pun dia adalah satu makna pada membersihkan safa. Sesuai dengan makna yang kita nak, kita membersihkan qalbi kita, tempat diri Allah Subhanahu taala, dan sesuai dengan umum hadis Rasulullah SAW, al-islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa an-nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, sebab tak dibenarkan masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Maka bersih sekurang-kurangnya 3 sudut. Pertama, bersih segi akidah, untuk melepaskan diri at-tasyrik, penyekutuan syirik dan seumpama. Yang kedua, bersih dalam masalah fiqh, masalah amalan, supaya amalan kita tidak terlibat dengan bid'atul dalalah, bid'ah yang sesat. Dia ada bid'ah yang tersesat sebenarnya. Bid'ah ni benda Nabi tak buat, kita buat bid'ah lah. Tapi dia bagi ulama ada yang wajib pun ada. Bid'ah tapi wajib. Ya, jam'u suwalil Quran, menghimpunkan Quran. Zaman Rasulullah tak himpun. Dia duduk di belulang-belulang dan semua. Dia zaman Sayyidina Osman baru dihimpun. Sebab tu khat tu dipanggil, tulisan dalam Quran dipanggil khat Osmani. Mana tulisan Sayyidina Osman. Zaman dia khat Osmani dia panggil. Zaman Sayyidina Osman yang mengumpulkan. Jadi kumpul Quran tu dibuat oleh Sayyidina Osman bid'ah. Rasul tak buat, tapi yang hukum dia wajib. Kalau tak buat, banyak hufaz, orang yang hafiz Quran dan banyak syahid kan. Jadi oleh kerana itu dikumpulkan. Perbuatan jadi wajib. Dan itulah bahasan dia. Habis tu. Kemudian 3 yang paling besar di antara tauhid am, tauhid tadi ya, Ibnu Surudin. Yang kita bincang tasawuf dipanggil tauhid khas. Yang ini kita membersihkan paling besar tempat diri Allah Ta'ala. Al-qalbi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tidak tilik kepada zahir kamu saja. Tilikkan akhir dia, untuk dia terima amalan atau dia reject. Ialah dia tengok di qalbi dia. Ada tak wujudul ikhlas contohnya. Ya, kalau dia buat ibadat banyak mana pun tak ada ikhlas dalam, kosong. Semua kena makhluk, bukan kena Tuhan. Amatur raddun, ditolak. Ya, ini pembersihan yang sangat penting, sebab untuk memastikan 2 pintu terbuka bagi memastikan insan itu selamat dunia dan akhirat. Dia kena buka 2 pintu. Pertama dipanggil babul amal, yang kedua babul qabul. Ya, pintu amal Tuhan buka dengan hidayat kasih sayang, dapat kita beramal sedikit sebanyak. Kemudian dibuka pintu qabul, pintu penerimaan. Ya, sebab ada orang yang dibuka pintu amal, alhamdulillah rajin beramal, tapi beramal dia semua Tuhan tolak. Sebab di wujudil afat ada penyakit riya, ujub, sum'ah, takabur, ego, macam-macam tu. Ulama akhir dekat 800 penyakit tu. Semua ni akan dibincang ni untuk dibersihkan agar didatang bersih, balik pun bersih. Ya, sebab syurga dia tak terima orang yang tidak bersih. Maka sesuai dengan makna tasawuf tadi ialah as-safa, maknanya kebersihan dan kejernihan dan hening. Ya, suatu daripada najis dan kotor, hissi dan maknawi. Ya, najis hissi luar. Kita semayang, tiba-tiba kaki kita ni terpijak najis. Ya. Kawan pun minta maaf, tuan ni nampak macam ada najis kat kaki kita pun. Oh, terima kasih banyak, kita pergi basuh, semayang balik. Tapi kalau dia kata najis kat kaki tu ada, tu kita pun nampak ada. Tak apalah, saya nak semayang dulu. Ya, dia pun semayang 100 rakaat semayang, sah semayang dia? Tak sah. Sebab dan ibadat dia kena suci daripada najis, pada pakaiannya, pada tubuhnya, pada tempat semayang. Kalau dia berhubung dengan najis atau menanggung najis, maka faqad batalat salatu, maka batal semayang dia. Itu yang zahir. Lebih lagi yang batin.
Ya, kita nak menghadap Allah Ta'ala, maka ubudiyah kehambaan mesti bersih dalam. Ya, kalau dalam dia rosak dia, riya, ujub, semua ada habis. Semua amal tu besok dia tolak. Besok di akhirat kosong, habaan mansurah. Ya, itu. Badalah hadis panjang kita baca gerun tadi. 3 golongan yang sangat hebat dalam perkembangan Islam. Pemegang ahkam syariah siapa dia? Al-ulama. Kita nak tanya hukum hakam, tanya siapa? Para ilmuwan Islam, para ulama. Satu. Yang kedua, orang yang memberi sumbangan, infak, dia panggil as-saha. 2. Dan ketiga, orang yang menyambung nyawa untuk meninggikan agama Ta'ala sampai peringkat syahid dia dapat. 3. Ini 3 golongan penting. Tapi dalam hadis sahih dia tinggal 3 ni terjun ke neraka. Tak gerun kan? Ya, bila ulama tadi ditanya oleh Allah di akhirat, ke mana kau gunakan nikmat aku berikan kau? Dia pun tanya, ya Allah, kami menggunakan mencari ilmu, menimba ilmu, memperkasakan ilmu. Tak cukup dalam negeri, luar negara saya pergi. Balik saya sebarkan ilmu, mengajar sana, mengajar sini, ceramah sana, ceramah sini. Ya, nak cari keridaan engkau. Tuhan jawab apa? Kazabtah, bohong kau. Tuhan. Habis. Kau buat tu semua bukan kerana aku. Kau buat untuk pandangan, dapat glamour, dapat nama, kau disanjung. Semua kau dah ambil. Malaikat tumuskan muka dia ke bawah. Ya, siap tumus kan, tekan muka dia bawah. Lelau dia dah humban ke dalam neraka. Ada ulama yang dihumban ke dalam neraka. Sebab apa? Lipasadil qalbi, rosak ni dalam. Ya. Yang satu lagi sahak, golongan dermawan. Kau dibuat masjid 3 orang ni kan. 6 juta dibagi 1 juta. Kita nak keluar 2,000 musim-musim dia sah sign. Jadi banyak duit kan, alhamdulillah. Tapi silap dia tak jaga dalam. Ya, bagi je derma dia dah 2 minit 1 dunia dah tahu. Sekarang kan sak dia tahu. WhatsApp habis semua tahu. Wah, hebat dia. Hoi, kalau entah tak dia tak jadi masjid ni. Tahu tak apa gitu. Wah, macam besar setan kepada tuan. Ya, tahu tak apa, tak kenal aku siapa je. Wah, bagus temirang, hafah pun tak ada, kosong. Ya, dia tuan tanya, ke mana kekayaan kamu guna? Kami infak dalam masjid suar tu semua saya buat, dia. Kazabta, bohong kau tuan kata. Kau buat bukan kena aku, bukan nak nama. Ya, nama kau dah dijulang atas dunia ni. Malaikat tumus kau muka dia bawah. Lelau dia humban dia ke neraka. Ya, dan satu lagi ngeri dan pernah berlaku zaman Rasulullah dalam medan syahid depan Nabi mati. Rasulullah sahabat tunjuk haza syahid wa haza syahid ya Rasulullah, ni dah syahid. Rasulullah kata kalla, tidak, qara'aituhu finnar fi buldatin ghallaha aw aba'ah. Tidak, Rasulullah kata aku dah dibuka atas tempat di dalam neraka. Padahal dia berperang sama dengan Rasulullah SAW dan mati ke situ juga. Sebab apa? Dia perang tadi nakkan harta gani, bukan di'la kalimatillah, bukan nak meninggikan kalimah Allah. Di mana rosak? Ni qalbi. Sebab ilmu qalbi ilmu besar. Sebab tempat tilik Tuhan tu. Ya, dalam belajar tuan-tuan ni, kalau kita tengok banyak Rasulullah beri peringatan, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tuntut ilmu agama, ilmu besar ni, ya, tiba-tiba dituntut dari apa? Liyumariya bihi sufaha, nak tunjuk hebat dia dengan orang bawah dia. Aku lebih alim, aku lebih hebat, habis. Ya, ataupun dia sifat wujuhan nas ilaih, nak memalingkan muka manusia pada dia. Dia orang semua beradab dia. Kalau sekarang panggil apa? Glamour apa? Glamour. Glamour jangan tak. Ikan glamour tak apa, boleh makan. Jangan cari glamour. Padahal neraka jahanam tempat itu. Ya, atau Rasulullah pesan. Maknanya apa? Urusan qalbi, urusan yang sangat besar tuan ni. Kalau tuan-tuan tengok pula penyakit qalbi ni yang sampai taraf boleh rosak iman, qalbi. Ya. Pertama sekali menyebabkan kufur. Qabil membunuh adik dia Habil. Kes apa? Hasad. Hasad duduk kat mana? Dia duduk kat tangan hasad. Dengan sebab hasad dia kufur, akhirnya dia cempak ke neraka. Iblis, ya, iblis. Kalau kitab Surajul Talibin dia terangkan situ, iblis ni sebelum dia laknat, dia sujud satu muka dunia ni tak ada tempat kosong, semua penuh dengan tempat sujud. Kita dalam masjid ni pun tak habis sujud kan. Tempat perempuan kita tak sujud, tempat lelaki pula perempuan tak sujud, tak habis lagi. Iblis punya hebat, tak ada ruang kosong. Tapi bila dia ada penyakit dalam apa? Aba wastakbara.
Dia enggan sujud pada Nabi Adam, dan istakbara, dia rasa besar. Besar diri kat mana? Takabur, sampai bawa kepada kufur Tuhan. Hasad, dengki, kemudian takabur, tamak. Siapa? Tibat dalam. Siapa yang masuk neraka kes batal iman dengan tamak? Qarun. Qarun, tuan-tuan, dia pengiring Nabi Musa, dan kitab Taurat tu dia hafal. Dan ulama kata tak sampai 10 jari orang yang boleh menghafal Taurat. Sebab dia berat. Quran banyak orang hafal, alhamdulillah. Ya, Taurat tak sampai. Tapi Qarun dia antara hafiz, dia hafal Quran. Dia Tuhan uji dia nak kaya sikit, sebab ilmu Nabi Musa dia ada ilmu kimia. Ilmu boleh buat emas. Dia tahu bahan campuran emas bawah bumi macam mana, semua tak bagi ilmu ke dia. Dia kecek-kecek Nabi Musa dapat. Dia dapat, dia polon tuan. Kuda dia tanggung kunci je, bukan emas, kunci gedung 7 ekor unta, macam banyak-banyak. Turun ayat zakat. Habislah. Turun ayat zakat, dia kata, ya Musa, ini bukan ayat Tuhan. Ini kau dengki dengan aku. Habis. Sebab apa? Tamak. Ya, tamak boleh jadi hambaku. Semua sifat dalam tadi. Ya, semua sifat dalam. Sebab tu Quran kata qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, confirm selamat dunia akhirat. Siapa dia? Man zakkaha, mereka yang menyucikan dalaman qalbi dia. Ya, wa qad khaba man, dan kecelakaan man dassaha, mereka yang mengotorkan qalbi dia, rohani dia tadi. Sebab tu ilmu ni ilmu yang besar, dan ya, kita semak bagi nak tahu betul-betul perjalanan rohani kita biar betul bersih. Sebagaimana dia datang dulu cantik, maka biar balik pun cantik. Maka mudah-mudahan Allah Taala beri bantuan kepada kita untuk menghayati dengan sepenuh. Ya. Kemudian bermula makna pada istilah ialah mahwul basyariyah wa tajridil ilahiyah. Satu lagi, menghilangkan daripada dirinya perangai yang dibangsakan kepada dia, kepada manusia. Mana perangai yang radia, yang tak elok, dan dipakaikan dengan perangai yang dibangsakan akan kepada segala malaikat yang disunyi. Iaitu artinya apa? Disucikan akan zat Allah Ta'ala di barang yang memberi cedera akan ketuhanannya. Dengan bahawa apa? Dia betul-betul membersihkan kasat amalan dia tadi dengan cantik, dan dia buang sifat-sifat kekotoran dan dipasang sifat-sifat mahmudah. Persoalan dia macam mana kita nak pasang, macam mana kita nak adjust, nak buang. Nak bersilat dengan nafsu. Ya, dia tembak, kita boleh buang. Semua akan dibahas di belakang. Cara dia datang, macam mana dia datang, cara nak elak, cara nak tepis, ya, semua akan dibincang di belakang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana ya Allah wa inna khairan anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabb. Ya